I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Assalamualaikum dan hai anak-anak gemilang 4. Hari ini kita akan belajar mengenai perkaitan dalam masa. Kita akan belajar perkaitan antara bulan, minggu, tarikh, hari, jam, minit serta saat. Banyak betul yang kita kena belajar hari ni. Sebab itulah cikgu nak murid-murid semua tumpukan perhatian dari awal sehingga akhir video. Okey? Jom kita mula. Untuk pengajaran pada hari ini, objektifnya ialah di akhir pengajaran, cikgu harap murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 pernyataan perkaitan antara minggu dengan hari, tahun dan bulan dengan tepat, dan juga yang kedua, menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 soalan melibatkan pertukaran unit masa jam, minit dan saat dengan tepat. Inilah 2 objektif yang cikgu harap kita dapat capai bersama ya. Baiklah, dalam video kali ini kita akan belajar perkaitan antara minggu, hari, tahun dan bulan. Oleh itu, cikgu akan ajar kamu untuk kenali kalender. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar cara menukar unit masa bagi jam dengan minit dan juga minit dengan saat. Pada minggu lepas, kita telah belajar 24 jam bersamaan dengan 1 hari, iaitu seharian dan juga semalaman. Dalam 1 tahun pula, terdapat 365 hari. Sekarang, mari kita kenal kalender dan tengok perkaitan antara minggu, hari, tahun dan juga bulan. Tak kenal maka tak cinta kan? Okey, murid-murid tahu tak ini apa? Betul, ini ialah kalender. Murid-murid tahu tak dengan kalender kita dapat menentukan hari? Cuba murid fokus pada pen merah cikgu. Bulan dan juga cikgu sedang membulatkan tahun. Cuba murid fokuskan semula kepada pen merah cikgu. Terdapat informasi berkenaan hari, minggu, bulan dan juga tahun. Sekarang, murid lihat angka 1 sehingga 31. Setiap angka ini melambangkan hari-hari di dalam sesebuah bulan. Contohnya, 1 hingga 31 ialah hari-hari dalam bulan Ogos. Sekarang, lihat cikgu bulatkan tarikh 2 Ogos. 2 Ogos bersamaan dengan hari Isnin, iaitu pada hari ini. Kita sedang belajar subjek matematik. Sekarang, cikgu tandakan 7 hari dalam seminggu. Murid-murid tahu tak? 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Sekarang, jom kita nyanyikan lagu hari bersama-sama. Ada 7 hari dalam seminggu. Mari kita nyatakan hari-hari tersebut dengan kuat. Ulang selepas saya. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 7
hari seminggu. Selesai sudah lagu hari. Sekarang, mari kita lihat informasi yang ketiga iaitu bulan. Murid-murid ingat tak 12 bulan dalam setahun? Kalau tak ingat, tak apa. Jom kita ulang kaji. Mari kita menyanyi lagu bulan bersama-sama. Jom. 12. Ada 12 bulan dalam setahun. Mari kita menyanyi dengan kuat. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Murid-murid dah ingat tak 12 bulan dalam setahun? Ada Januari, Februari, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November dan Disember. Sekarang kita lihat pula informasi keempat pada kalender, iaitu tahun. Kita mestilah sentiasa merujuk kalender yang terkini kerana maklumat akan berubah pada setiap tahun. Sekarang, jom kita teliti kalender ini bersama-sama. Ada tangan yang menunjukkan kepada tarikh 25 Ogos. Tarikh selepas 25 Ogos ialah 26 Ogos. Sekarang cuba murid lihat. Sebenarnya, setiap tarikh kita boleh tentukan harinya berdasarkan kalender. Contohnya, 31 Ogos 2021 akan jatuh pada hari pada hari Selasa. Dengan adanya kalender juga, kita akan mudah untuk merancang jadual ataupun percutian. Kerana di dalam kalender terdapat tarikh beserta hari. Contohnya, walaupun hari ini 2 Ogos, kita boleh lihat 24 Ogos jatuh pada hari apa? Ataupun kita juga boleh lihat kalau 26 Ogos jatuh pada hari apa? Hari Khamis, saya bekerja atau tak? Hari Khamis, saya boleh bermain atau tidak? Hari Khamis, saya perlu balik ke kampung dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, 1 tahun adalah bersamaan 12 bulan. 1 bulan adalah bersamaan dengan 4 minggu. 1 minggu pula bersamaan dengan 7 hari. Kesemua maklumat ini kita boleh dapatkan melalui kalender. Sekarang untuk segmen kedua, jom kita belajar cara menukar unit masa bagi jam dengan minit dan minit dengan saat. Murid-murid perlu fokus. Sekarang, cuba lihat bagaimana cara cikgu menukar unit minit dengan saat. Terdapat 2 cara mudah untuk menukar unit minit ke saat. Pertama sekali, murid perlu tahu bahawa 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Pertama sekali ialah cara penambahan. Kita akan tambahkan 60 saat sebanyak 4 kali kerana 1 minit bersamaan 60 saat. Jadi, 4 minit jawapannya ialah 0 ditambah sebanyak 4 kali, jawapannya 0. 6 ditambah sebanyak 4 kali, jawapannya 24. Jadi, jawapannya ialah 240 saat. Sekarang, cuba murid lihat cara cikgu menggunakan kaedah darab. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi, untuk dapatkan nilai saat untuk 4 minit, 60 minit perlu didarabkan kepada angka 4.
0 darab 4 kosong, 6 darab 4, 24. Jawapannya 240 saat. Seterusnya, untuk menukarkan unit saat ke minit, kita perlu bahagi 60. Bahagi. Kemudian, cikgu akan tulis sifir 60. Macam mana caranya nak tulis sifir 60 ni ya? Senang je. Mula-mula kita senaraikan sifir 6, kemudian kita tambahkan kosong di belakang. Siap! Selesai dah sifir 60 kita. Jom mula bahagi. Tuliskan 360 bahagi 60. Cuba lihat di dalam sifir. Ada tak nombor 360? Ada, iaitu pada nombor 6. 360 kita letak di bawah dan di bahagian atas kita letakkan angka 6. Kemudian tolakkan seperti biasa. Jadi jawapannya ialah 6 minit. 360 saat bersamaan 6 minit. Untuk soalan seterusnya, dia minta dalam unit minit dan juga saat. Bagaimana ya cara selesaikannya? Jom kita buat sama-sama. Mula-mula sekali, kita akan buat sifir 60. Kerana saat ke minit perlu bahagi 60. Kemudian tuliskan 200 saat bahagi 60. Pada sifir 60 tiada nilai 200. Jadi kita akan pilih nilai yang terhampir dan tidak melebihi 200 iaitu 180. Letakkan nombor 3 di atas kemudian tolakkan dengan angka 180 seperti bahagi biasa. 0 tolak 8 tak boleh, jadi kita akan pinjam orang sebelah. Barulah kita boleh tolak seperti biasa. 10 tolak 8 ada baki 20. Jadi, 200 saat bersamaan dengan 3 minit 20 saat. Tiba masanya kita belajar cara menukar unit masa melibatkan jam dengan minit pula. Murid perlu tahu 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Cara pertama yang boleh dilakukan ialah dengan cara penambahan. Kita tambahkan 60 minit sebanyak 2 kali kerana 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi jumlahnya ialah 120 minit. Cara kedua ialah dengan kaedah pendaraban. 60 minit darab dengan 2 jam, jawapannya ialah sifar darab 2 bersamaan dengan sifar. 6 darab 2 bersamaan dengan 12. Jadi jawapannya 120 minit. Kesimpulannya, 2 jam bersamaan 120 minit. Dalam buku teks kamu juga ada dinyatakan kaedah garis nombor. Setiap senggatan sebenarnya menandakan satu pusingan penuh, jarum jam ataupun jarum minit ataupun jarum saat. Cuba kamu perhatikan garis nombor ini. Satu senggatan, iaitu 1 jam, sebenarnya bersamaan dengan satu pusingan penuh, jarum minit. Kemudian, untuk senggatan pertama bagi bahagian atas iaitu 60 minit, menandakan satu pusingan penuh bagi jarum saat. Kaedah garis nombor ini juga sebenarnya adalah gandaan 60 ataupun sifir 60. Sekarang, mari tengok cikgu tukarkan unit minit ke jam. Minit ke jam kita perlu bahagi 60. Sekarang, mari kita buat sifir 60. Hasilkan sifir 6 dan tambah dengan kosong. Kemudian, 180 bahagi 60 kita dapati ada iaitu pada angka yang ketiga. Kita letakkan angka ketiga di atas, kemudian tolak dengan 180 seperti biasa.
Jadi 180 minit adalah bersamaan dengan 3 jam. Senang je kan? Sekarang, cuba murid lihat kaedah tolak berturut-turut yang telah diajarkan dalam buku teks. Kita perlu menolak nilai 60 minit dari jumlah sebenar sehingga hasilnya adalah kosong. Jadi, 180 tolak 60 iaitu bersamaan dengan 1 jam. Jawapannya ialah 120 minit. Kita perlu tolak lagi dengan nilai 60 minit tadi. Jadi, sudah ada 2 jam. Tetapi, jawapannya baru 60 minit. Oleh itu, kita akan tolakkan lagi sekali dengan 60 minit sehingga jawapan akhirnya adalah 0. Berdasarkan bentuk lazim tersebut, kita telah menolak 60 minit sebanyak 3 kali. Jadi, jawapannya adalah 3 jam. 180 minit bersamaan 3 jam. Murid-murid, kita telah sampai di akhir video pengajaran. Kesimpulan pengajaran pada hari ini ialah jika murid-murid hendak menukarkan unit jam kepada minit ataupun minit kepada saat, murid-murid perlulah darab 60. Jika murid hendak menukarkan unit saat kepada minit ataupun unit minit kepada jam, murid perlu bahagi 60. Kita juga telah belajar kaedah garis nombor dan juga kaedah tolak berturut-turut. Cikgu telah berikan tugasan kepada kamu. Selamat belajar dan juga tahniah kerana berjaya hadir dalam kelas minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye!